akan menerangkan tentang pengenalan. Dunia kesusasteraan Melayu telah mengalami banyak perubahan. Walau bagaimanapun, kita masih bergantung pada teori kesusasteraan Barat untuk membangunkan teori sastra kita sendiri. Pada akhir tahun 80-an, sarjana tempatan telah menghasilkan teori tempatan atas kesedaran tentang kelemahan teori Barat dalam mengkaji karya-karya sastra tempatan. Hal ini kerana banyak teori Barat yang tidak sesuai untuk dikarang dengan karya tempatan dan tidak sesuai dengan budaya serta cara hidup masyarakat Melayu itu sendiri. Oleh itu, sarjana tempatan telah menghasilkan teori-teori tempatan yang bersesuaian untuk digunakan dalam sastra tempatan. Dalam kajian yang dijalankan oleh pengkaji telah memilih teori pengkaedahan Melayu yang diperkenalkan oleh Hashim Awang. Hashim Awang telah menghasilkan teori ini dengan berdasarkan pendekatan Melayu dan Islam. Al-Quran yang syarat dengan kisah sejarah dan keindahan bahasa menjadi sumber penghasilan karya sastra yang kemudiannya disekalikan dengan kemunian budaya Melayu bagi mencapai dan memunculkan makna teks yang hakiki. Terusnya saya akan menerangkan tentang latar belakang kajian. Teori pengkaedahan Melayu telah dicetuskan oleh Hashim Awang. Beliau seorang sarjana dan pengkritik yang terkenal di tanah air. Teori ini tercetus atas kesedaran terdapatnya beberapa kelemahan teori Barat apabila menganalisis karya-karya Melayu. Teori ini menjadikan alam sebagai sebahagian daripada kehidupannya yang mempunyai kaitan rapat dengan manusia. Alam dijadikan faktor utama untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia yang memberikan mata pencarian atau pekerjaan, pengalaman, pengajaran dan kebajikan. Konsep keindahan bahasa pasti dipinjam dan dapat dipupuk oleh bangsa yang menciptakan melalui waktu dan berubah mengikut perjalanan waktu. Sifat-sifat masyarakat Melayu yang unik, kreatif dan akrab dengan alam menimbulkan semacam kepekaan dalam sensitiviti terhadap segala kejadian di sekitar mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang permasalahan kajian. Kebanyakan ilmuwan sastra dari Barat mengemukakan teori yang dilihat telah mengabaikan aspek-aspek penting dalam karya sastra. Teori sastra Barat tidak menyentuh keseluruhan aspek, maka wujud teori-teori yang berasal dari Malaysia untuk melengkapkan teori-teori dari Barat. Salah satunya ialah teori pengkaedahan Melayu. Teori pengkaedahan Melayu dikemukakan bertujuan untuk memastikan penelitian terhadap karya sastra Melayu berjalan lancar. Teori ini dipilih oleh pengkaji untuk melihat jenis pengkaedahan dan pendekatan yang digunakan. Selain itu, pengkaji juga ingin mengkaji pengaplikasian teori ini dalam karya sastra iaitu novel. Terdapat 3 objektif kajian yang kami fokuskan di dalam kajian ini, iaitu pertama, mengenal pasti pendekatan yang digunakan bagi pengkaedahan keagamaan dalam teori pengkaedahan Melayu. Kedua, mengenal pasti pendekatan yang digunakan bagi pengkaedahan alamiah dalam teori pengkaedahan Melayu. Dan yang ketiga, mengkaji aplikasi teori pengkaedahan Melayu dalam novel Sultan Baginda karya Shahnun Ahmad. Seterusnya ialah metodologi kajian. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah kualitatif bagi memperoleh data. Kaedah-kaedah kajian yang digunakan oleh pengkaji dalam kajian ini ialah kaedah kepustakaan dan kaedah analisis kandungan teks. Kaedah kepustakaan digunakan bertujuan untuk mencari maklumat tambahan bagi menghuraikan data-data yang diperoleh. Melalui kaedah ini, pengkaji menggunakan bahan rujukan seperti buku, iaitu buku intisari teori sastra Barat dan Malaysia, jurnal-jurnal dan kamus Dewan Bahasa dan Pustaka serta laman web. Pengkaji juga telah memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh kerana diambil daripada sumber yang boleh dipercayai. Kaedah yang kedua ialah kaedah analisis kandungan teks. Dalam kajian ini, pengkaji menganalisis bahan kajian iaitu novel Sultan Baginda karya Shahnun Ahmad bagi membincangkan objektif ketiga. Pengkaji juga menganalisis bahan kajian bagi melihat pengaplikasian kaedah di dalam teori pengkaedahan Melayu dengan lebih terperinci. Dalam kajian ini, pengkaji juga menggunakan 2 jenis pendekatan iaitu pendekatan kemasyarakatan iaitu di bawah pengkaedahan alamiah dan yang kedua ialah pendekatan moral iaitu di bawah pengkaedahan keagamaan.
Pengkaji juga mengemukakan contoh teks supaya analisis dapat dilihat dengan lebih jelas. Analisis dan perbincangan yang pertama mengenal pasti pendekatan yang digunakan bagi pengkaedahan keagamaan dalam teori pengkaedahan Melayu. Pengkaedahan keagamaan merupakan suatu pendekatan yang berdasarkan kepada keimanan yang bersendikan akidah agama Islam. Menurut Hashim Awang, agama Islam yang bersinonim dengan agama Melayu sebagai teras yang turut menunjangi kepengkaryaan. Al-Quran dan hadis menjadi sumber rujukan utama. Pembentukannya pula adalah berdasarkan tujuan-tujuan menonjolkan sifat keagungan Allah dengan mempertingkatkan ketakwaan kepadanya. Oleh itu, pengkaedahan keagamaan menyediakan 3 pendekatan iaitu pendekatan dakwah, pendekatan seni dan pendekatan moral yang memberi penekanan terhadap 3 nilai utama sastra Islam seperti nilai estetika, moral dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendekatan yang pertama dalam pengkaedahan keagamaan ialah pendekatan dakwah. Dalam pendekatan dakwah, sastra menjadi wadah dalam usaha untuk mempertingkatkan nilai ketakwaan seseorang hamba terhadap penciptanya. Setiap karya sastra dipercayai mempunyai kepercayaan dalam menyampaikan persoalan-persoalan dan menunjukkan sifat-sifat kemuliaan dan ketinggian Allah. Sastra boleh dianggap sebagai kitab kerana membolehkan manusia mempelajari dengan lebih lanjut mengenai sifat dan diri Tuhan yang akan melahirkan rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam terhadap penciptanya. Oleh itu, sastra dianggap mempunyai keupayaan dalam menjelaskan kemurnian agama Islam dan berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua ialah pendekatan seni. Pendekatan seni memfokuskan kepada unsur-unsur keindahan sastra yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Keindahan yang dimaksudkan merupakan keindahan yang membataskan dirinya kepada nilai-nilai estetika dan etika Islam serta tidak bertentangan dengan akidah, ajaran dan fahaman Islam. Pendekatan ini digunakan untuk menilai aspek dalaman karya sastra yang menjadikan unsur keindahan sebagai persoalan pokok dalam karya sastra. Oleh itu, pendekatan seni dari sudut penelitian dan penilaian dapat membentuk keindahan yang khusus bagi sebuah karya kesusastraan tertentu yang dikaji di samping kewujudan suatu dasar keindahan dan estetika Islam yang umum. Pendekatan yang terakhir ialah pendekatan moral. Pendekatan moral muncul berikutan daripada perspektif dasar yang dipegang sebelum ini, iaitu sastra bukan sahaja dianggap sebagai objek alam tetapi juga merupakan suatu kejadian alam yang bersifat pengalaman hidup. Pengalaman tersebut terdiri daripada 2 perkara iaitu mengenai peristiwa yang dilalui oleh manusia dan maklumat yang berkaitan dengan manusia. Dalam hal ini, peristiwa yang dilalui oleh manusia sama ada memberi impak yang positif atau negatif untuk dijadikan contoh teladan. Dalam konteks sastra, sesuatu karya perlu didasari dengan pengalaman pengarang yang mengandungi ilmu pengetahuan. Oleh itu, sastra dapat menepati konsep kepustakaan yang di dalamnya boleh ditimba sebanyak mungkin berkaitan dengan pengajaran dan pengalaman. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang teori pengkaedahan Melayu yang kedua iaitu teori pengkaedahan alamiah. Melalui pengkaedahan ini, pengkaji mendapati bahawa teori ini dipecahkan kepada 3 pendekatan iaitu pendekatan firasat yang berkaitan dengan mimpi, yang kedua, pendekatan gunaan iaitu objek yang diciptakan oleh Tuhan untuk dimanfaatkan kepada manusia dan yang terakhir, pendekatan kemasyarakatan yang merujuk kepada peristiwa yang menunjukkan emosi masyarakat. Pendekatan ini mempunyai latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang objektif yang kedua iaitu mengenal pasti pendekatan yang digunakan bagi pengkaedahan alamiah dalam teori pengkaedahan Melayu. Yang pertama ialah pendekatan firasat. Pendekatan firasat, sastra menyerupai suatu mimpi untuk sampai kepada makna dan mengalami proses pemaknaan dan makna itu ada makna yang tersurat dan tersirat. Mimpi tersebut mempunyai makna atau pengertiannya yang memerlukan taksiran. Setiap benda dan peristiwa yang berlaku sering kali memberi tanda sesuatu yang akan berlaku. Bunyi dan haiwan melintas juga menjadi tanda dalam kehidupan masyarakat Melayu.
Seterusnya, saya akan menerangkan pendekatan kedua dalam pengkaedahan alamiah, iaitu pendekatan gunaan. Pendekatan gunaan dianggap sebagai sastra yang merupakan salah satu daripada objek-objek alam, iaitu objek daripada hasil ciptaan Tuhan, dan manakala sastra pula merupakan ciptaan manusia. Kesemua objek alam adalah ciptaan Tuhan yang sangat indah. Alam seperti tanah, lautan, pohon, tanaman, hujan, sungai, awan dan ikan sememangnya mempunyai tujuan penciptaannya. Karya sastra juga sering dikaitkan dengan unsur estetika alam seperti gunung ganang, lautan dan haiwan. Sastra juga dapat dilihat dari sudut pendekatan gunaan adalah sebagai satu objek yang mempunyai sebab dan fungsinya yang tersendiri supaya dapat dimanfaatkan oleh umat manusia. Sastra juga dapat dilihat kejadiannya yang mempunyai sebab, hikmah dan fungsi yang tertentu. Tidak semua ciptaan Tuhan itu telah dimanfaatkan sebaiknya oleh manusia itu sendiri. Terdapat juga ada manusia yang menyalahgunakan alam ciptaan Tuhan itu, dan antaranya ialah mereka menjadikan lautan sebagai tempat aktiviti perlalunan. Oleh itu, semua ciptaan Tuhan adalah bertujuan untuk menunjukkan betapa besarnya ciptaan Tuhan yang tiada tandingan. Pembaca juga boleh menghayati setiap ciptaan Tuhan itu tersendiri. Akhir sekali ialah pendekatan kemasyarakatan. Pendekatan kemasyarakatan ini adalah bertindak sebagai satu bentuk manifestasi yang memperlihatkan semula peristiwa penting dalam masyarakat secara bidang yang meluas. Segala perkara yang digambarkan dalam karya sastra merupakan suatu yang dirakam kembali daripada peristiwa dalam masyarakat itu sendiri. Peristiwa ini dirakam kembali dalam masyarakat yang mengemukakan kisah suka, duka dan pertentangan ideologi masyarakat. Kebanyakan karya sastra dikarang berdasarkan situasi sekeliling yang berlaku dalam masyarakat. Faktor alamiah juga lebih mempengaruhi bentuk pemikiran dan menentukan tujuan asal karya. Pendekatan ini termasuklah ada latar masa, latar tempat dan latar masyarakat. Oleh itu, pendekatan kemasyarakatan boleh memaparkan peranan masyarakat di antara penulis dan karya itu sendiri. Perbincangan objektif ketiga iaitu mengkaji pengaplikasian teori pengkaedahan Melayu dalam novel Sultan Baginda karya Syanul Ahmad. Novel ini bertemakan kemasyarakatan dan kekeluargaan. Watak Sultan Baginda merupakan seorang ahli politik yang menganggap mandat rakyat bukan amanah yang wajib dijaga. Perwatakan Sultan juga ingin menjatuhkan pemimpin yang dirasa sebagai saingannya dalam bidang politik. Kami memilih dua pendekatan untuk melihat pengaplikasian teori pengkaedahan Melayu ini. Pendekatan pertama ialah pendekatan kemasyarakatan dalam pengkaedahan alamiah. Pendekatan kemasyarakatan jelas dapat dilihat apabila pengarang menggunakan unsur alam yang menjadikan latar belakang masyarakat Melayu. Contohnya, memberi gambaran tentang situasi sebenar politik di Malaysia. Bagi melihat pendekatan masyarakat secara alamiah, terdapat tiga pemikiran masyarakat atau persoalan yang akan saya ketengahkan. Persoalan pertama ialah pemikiran masyarakat tentang pemimpin yang tamak dengan kuasa dan mandat rakyat. Contohnya, Sultan Baginda ingin menjatuhkan Nirwan, iaitu orang yang berpangkat lebih tinggi dan pernah membantunya kerana berasa tidak cukup dengan kedudukan yang diperoleh serta tidak menggemari pemerintahan Nirwan. Pemikiran kedua pula ialah kesetiaan seorang isteri terhadap suami. Contohnya, isteri pertama Sultan iaitu Uji tetap setia menunggu kepulangan Sultan yang sentiasa sibuk dengan dunia politik. Uji memberi sokongan kepada Sultan yang mahu menceburi bidang politik. Walaupun Sultan tidak setia kepadanya, namun Uji tetap menyayangi suaminya itu. Akhir sekali, pemikiran ketiga ialah kelicikan seseorang mengatur strategi untuk menjatuhkan orang lain. Contohnya, Sultan licik merancang untuk menjatuhkan kedudukan Nirwan sebagai orang ternama. Sultan berpakat dengan perempuan simpanannya iaitu Fidah untuk menggoda Nirwan. Pendekatan kedua ialah pendekatan moral dalam pengkaedahan keagamaan. Pendekatan moral yang ditunjukkan dalam novel ialah pengajaran daripada watak. Pengajaran pertama ialah kita hendaklah sentiasa mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, Uji mengajar Sultan membaca Al-Quran sehingga lancar. Uji sabar sewaktu mengajar Sultan yang tidak tahu mengaji.
Uji juga selalu mengingatkan Sultan tentang hal-hal keagamaan. Sejak berkahwin dengan Uji, Sultan akan menyelitkan hadis-hadis sahih sewaktu berpidato. Seterusnya, pengajaran kedua ialah pemimpin perlulah bekerjasama dalam menjalankan tadbir urus negara agar pentadbiran negara menjadi lebih licin. Sebagai contoh, Sultan tidak mahu bekerjasama dengan Nirwan dan sentiasa mengkritik pentadbiran Nirwan kerana beranggapan perlakuan Nirwan tidak benar. Sultan tidak menyukai Nirwan sehingga sanggup membuat rancangan untuk menjatuhkan Nirwan dalam dunia politik. Kesimpulannya, teori pengkaedahan Melayu ini mempunyai banyak faedah yang dapat memudahkan para pengkritik baharu dalam menjalankan kajian. Teori ini diketengahkan oleh Hashim Awang sebagai alat kepada pengkaedahan-pengkaedahan barat. Dalam kajian ini, pengkritik mengenal pasti pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam pengkaedahan keagamaan dan pengkaedahan alamiah. Antara pendekatan yang digunakan dalam pengkaedahan keagamaan ialah pendekatan seni, pendekatan moral dan pendekatan dakwah. Manakala pendekatan bagi pengkaedahan alamiah pula ialah pendekatan firasat, pendekatan kemasyarakatan dan pendekatan gunaan. Pengkritik juga mengkaji pengaplikasian teori pengkaedahan Melayu dalam novel Sultan Baginda karya Shahnan Ahmad yang memberi gambaran tentang kehidupan masyarakat iaitu pemimpin negara dan orang-orang politik yang sanggup berbuat apa sahaja demi kepentingan politik mereka sendiri. Novel ini juga dikaji menggunakan dua pendekatan iaitu pendekatan kemasyarakatan dan pendekatan moral.